sejahtera. Kita akan bermula sebentar lagi. Mohon para tetamu dan peserta untuk scan QR code seperti yang tertera bagi borang kehadiran. Terima kasih. Wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya bagi pihak majlis mengalu-alukan kedatangan para tetamu jemputan tuan-tuan dan puan-puan ke Majlis Perasmian FIF Polytechnic and Community College Research of Intellectual Seminar Polisi Siras 2021. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, majlis akan bermula sebentar lagi. Mohon pastikan semua mikrofon dalam keadaan mood senyap. Marilah kita memperdengarkan nyanyian lagu Negaraku. Indah bermalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Dr. Zubaidah binti Aman, Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Yang berusaha Dr. Ishak bin Muhammad, Pengarah Pusat Penyelidikan dan Inovasi Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Yang berusaha Dr. Muhammad Zahari bin Ismail, Pengarah Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, merangkap pengerusi Politeknik dan Kolej Komuniti Zon Tengah. Yang berusaha Encik Suhairi bin Ismail, Pengarah Kolej Komuniti Temerloh, merangkap pengerusi Polisi Siras 2021.
yang berusaha Profesor Dr. Yusri bin Yusof, Profesor Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan Universiti Tun Hussein On Malaysia merangkap penyampai ucap tama Polisi Rais 2021, para panel yang terdiri dari Profesor-Profesor, Profesor Madya, Doktor-Doktor daripada Universiti Awam Tempatan, Politeknik dan Kolej Komuniti, pengarah-pengarah bahagian Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, pengarah-pengarah, timbalan-timbalan pengarah, ketua-ketua unit penyelidikan, inovasi dan komersial, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, para peserta jawatan kuasa penganjur Polisi Rais 2021, para pensyarah dan hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Perasmian Fifth Polytechnic and Community College Research of Intellectual Seminar Polisi Rais 2021. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya maka kita dapat bertemu pada hari ini. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada tetamu terhormat dan semua yang sudi hadir pada hari ini secara maya. Sidang hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, bagi memberkati majlis pada hari ini, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Sanusi bin Lebah Ismail untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Ya Allah, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bersempena dengan majlis perasmian Polisi Rais kali yang kelima bagi menyatakan kesyukuran terhadap kurnia-Mu yang tidak ternilai. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah jiwa kami, supaya kami dapat mengisinya dengan ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara kami. Kami memohon kepadamu, Ya Allah, agar Engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami menjayakan majlis ini mendapat keridaan dan hidayah-Mu. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, sesungguhnya hari ini kami berkumpul kerana-Mu, Ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbang buah fikiran dan menghubungkan silaturahim. Kami memohon kekuatan dari hadrat-Mu, Ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini dapat melaksanakan segala kebaikan dan kebajikan. Ya Allah, Ya Syakur, Ya Muhaimin, jadikanlah kami hamba-Mu yang sentiasa bersyukur terhadap segala nikmat-Mu, dan jadikanlah kami juga hamba-Mu yang sentiasa bersabar terhadap segala ujian-Mu. Kami pohon dari Engkau perlindungan dari segala keburukan dan kejahatan, dan juga dari segala wabak dan bencana yang sedang menimpa kami kini. Ya Allah, Ya Hamid, Ya Hakim, kurniakanlah kami kekayaan ilmu dan hiasilah pribadi kami dengan sifat-sifat yang terpuji sebagaimana sifat Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Dan muliakanlah kami dengan takwa, pancarkanlah taufik dan hidayah ke dalam dada kami, juga idea-idea baik dari minda kami, dan jadikanlah kami dalam kalangan hamba-Mu yang diridai. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Sanusi bin Lebah Ismail di atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, sebagai pembuka tirai, marilah kita sama-sama menonton tayangan video sempena Polis Sisi Rais 2021 yang telah dihasilkan oleh Puan Nur Hashimah binti Abdul Rahman dari Kolej Komuniti Temerloh. Sama-sama kita saksikan. Sudilah Tuan jalan berlapan di malam kelam. Sudilah Tuan beri ucapan, kata aluan pemanis kalam. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Encik Suhari bin Ismail, Pengarah Kolej Komuniti Temerloh, merangkap pengerusi Polis Sisi Rais 2021 bagi menyampaikan ucapan aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Puan Pengacara Majlis, Yang Berusaha Dr. Zubaidah binti Aman, Timbalan Ketua Pengarah Rancangan Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, Yang Berusaha Dr. Ishak bin Muhammad, Pengarah Pusat Pendidikan dan Inovasi, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, Yang Berusaha Dr. Muhammad Zahari bin Ismail, Pengarah Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, merangkap pengurusi Politeknik dan Kolej Komuniti Zon Tengah, Yang Berusaha Profesor Dr. Yusri bin Yusof, Profesor Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Universiti Tun Hussein On, Malaysia, merangkap penyampai utama Polis Sisi Rais 2021. Pada panel yang terdiri daripada para ilmuwan, profesor-profesor, Profesor Madia, doktor-doktor daripada Universiti Awam Tempatan, Politeknik dan Kolej Komuniti, pengarah-pengarah bahagian JPPKK, pengarah-pengarah, timbalan pengarah, ketua-ketua unit pendidikan inovasi dan komersial, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti,
para peserta di atas kuasa penganjur Polis CC-RAS 2021, para pensyarah dan hadirin yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dan suasana norma baru atau kelaziman baru ini, kita dapat bersama-sama secara maya dalam majlis perasmian Polis CC-RAS 2021. Pihak majlis amat mengalu-alukan dan berbesar hati atas kesudian yang usaha Dr. Zubaidah binti Aman walaupun dihambat kesibukan dapat bersama kita juga pada hari ini. Tak lupa juga kepada Dr. Ishak bin Muhammad, Pengarah Pusat Pendidikan dan Inovasi JPPKK, kerana dapat bersama kita juga pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada Pusat Pendidikan dan Inovasi Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Unity kerana saban tahun sebenarnya memberi kepercayaan kepada Kolej Unity Temelloh khasnya dan Politeknik dan Kolej Unity Zon Tengah untuk menganjurkan acara-acara atau program-program yang seperti demikian. Untuk makluman semua, pada tahun lepas Kolej Unity Temelloh telah diberi kepercayaan juga untuk menganjurkan perisa seniman inovasi buat kali ketiga, dan pada tahun ini diberi lagi tanggungjawab untuk menganjurkan Polis CC-RAS, yang mana Polis CC-RAS ini adalah yang kali kelima dianjurkan sepanjang penganjurannya, dan kali pertama saya rasa diadakan secara telesidang, dan insyaAllah sebagai penganjur kami akan cuba buat yang terbaik. Dan terima kasih juga kepada Kolej Unity dan Politeknik Zon Tengah serta Kolej Unity Negeri Pahang kerana membantu dalam pelaksanaan program Polis CC-RAS untuk kali ini. Saya juga mengambil kesempatan ini mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua jawatankuasa yang terlibat dari peringkat awal sehinggalah program ini dapat dijalankan. Dan di kesempatan ini juga ingin saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua para panel penilai yang terlibat, yang terdiri daripada ilmuwan-ilmuwan daripada universiti di Malaysia dan juga di Politeknik dan juga di Kolej Unity, yang terlibat untuk membuat semakan dan penilaian bagi kertas-kertas pendidikan yang telah dihantar, dan bagi memastikan kesemua kertas-kertas ini yang akan diterbitkan dalam prosiding nanti adalah berkualiti dan insyaAllah akan mengangkat martabat penganjuran dan juga program Polis CC-RAS hari ini. Dan untuk makluman semua, Polis CC-RAS pada tahun ini kita telah mengumpul sejumlah penyertaan, dan daripada penyertaan-penyertaan yang terlibat itu sebanyak lebih kurang 41 kertas yang telah dipilih untuk dinilai dan juga direview dan akan diterbitkan dalam e-proceeding yang akan dirasmikan sebentar lagi. Hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, seminar kali ini bertemakan Developing a New Paradigm in TVET. Amat menarik perhatian saya kerana di mana pemberdayaan pendidikan di kalangan akademik TVET kini dilihat mampu membawa kita ke arah pembangunan pendidikan TVET yang lebih mampat. Dekat ini, kita melihat timbulnya minat dan kepercayaan yang tinggi pada akademik, pada industri dan masyarakat terhadap kepentingan budaya penyelidikan yang terarah kepada pembudayaan teknologi yang mampat. Hal ini secara tidak langsung mampu mengukuhkan ekonomi, pengembangan sosio budaya dan pembangunan masa hadapan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih sihat dan stabil. Maka penganjuran seminar ini diharapkan dapat menyumbang kepada pembangunan negara sekaligus memantapkan tahap kesedaran kepentingan ilmu penyelidikan kepada semua warga pendidik. Saya yakin kajian yang memerlukan ketelitian yang terperinci ini memerlukan komitmen dan tahap disiplin yang tinggi bagi memastikan dapatan kajian menepati disiplin kajian dan yang ditetapkan. Atas usaha yang sungguh-sungguh ini, sekali lagi kami penganjur mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua para pembentang dan juga peserta yang terlibat. Justru itu besarlah harapan saya agar seminar Polis CC-RAS 2021 ini dapat diteruskan bagi tahun-tahun yang akan datang dan mengambil penyertaan dari pelbagai pihak untuk dijadikan platform untuk berkongsi ilmu bagi membangunkan modal insan dan jati diri pelajar. Hadirin yang dirahmati sekalian, sebelum saya mengundurkan diri, jadi sekali saya mengucapkan jutaan terima kasih dan
Terharunya kami penganjur sebenarnya kepada Yang Berusaha Dr. Zubaidah kerana sudi bersama-sama kita pada pagi ini. Terima kasih juga kepada Dr. Ishak bin Muhammad, Pengarah Pusat Pendidikan dan Inovasi, kerana memberi kepercayaan kepada College Community Temerloh sebagai host. Dan insyaAllah Doktor, kami akan buat yang terbaik. Dan tak lupa juga kepada semua pada panel penilai yang terlibat, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Dan syabas dan tahniah kepada jawatankuasa yang betul-betul lumus untuk memastikan program Polisi Siras 2021 ini berjalan dengan lancar. Dan cabaran tetap timbul kerana kita menganjurkan secara atas talian. Semoga penganjuran seminar ini dapat meningkatkan kualiti ilmu serta memberi semangat kepada semua para pendidik untuk memastikan kegemilangan dunia pendidikan Tibet. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Suhairi bin Ismail di atas ucapan aluan sebentar tadi. Daun semulur di pekan sari, batang jerami rebah ke bumi, madah dihulur, sembah diberi, kata perasmi hajatnya kami. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berusaha Dr. Ishak bin Muhammad, Pengarah Pusat Penyelidikan dan Inovasi Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan FIF Polytechnic and Community College Research of Intellectual Seminar Polisi Siras 2021. Dipersilakan. Wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saudari pengacara majlis, Yang Berusaha Dr. Zubaidah binti Aman, Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Jabatan Pendidikan Politeknik dan Komuniti. Terima kasih Doktor kerana sudi hadir pada pagi ini. Yang Berusaha Dr. Haji Muhammad Zahari bin Ismail, Pengarah Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, merangkap pengurusi Politeknik dan Komuniti Zon Tengah. Yang Berusaha Suhairi bin Ismail, Pengarah Kolej Komuniti Temerloh, merangkap pengurusi Poli Rise 2021. Yang Berusaha sahabat baik saya, Profesor Dr. Yusri bin Yusof, Profesor Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Perbuatan PTHM, merangkap penyampai utama Poli Rise 2021. Prof dah jadi keynote speaker 2 kali dalam masa 2 minggu. Profesor Mahdia, Doktor daripada Universiti Awam, daripada Politeknik dan Kolej Komuniti, yang tidak sebagai panel penilai pada ini. Terima kasih saya ucap sekali lagi. Pengarah bahagian di PKK, pengarah-pengarah dan timbalan pengarah Politeknik dan Kolej Komuniti, ketua-ketua unit pendidikan dan inovasi, jawatankuasa, penganjur Poli Rise 2021, para peserta pembentang seminar kali ini, para pesyarah hadirin hadirat yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan setinggi-tinggi syukuran kepada Allah Taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama dalam FIF Polytechnic and Community College Research of Intellectual Seminar 2021 ataupun Poli Rise 2021 yang dapat dianjurkan dengan jaya pada tahun ini. Cuma bila persidangan secara maya ini, ketakutan kami adalah berkenaan dengan internet. Saya punya komputer dia dah pergi cerita ada masalah, walaupun ini 500 megabit per second, tapi tidak konstan kadang-kadang pada waktu pagi ini sebab ramai anak-anak dah belajar secara online sekarang. Saya ingin rakamkan terima kasih kepada penganjur kerana sudi menyebut saya untuk bersama-sama pada majlis pada pagi ini dan merasmikan program ini. Pada kesempatan ini saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan utama pada Politeknik dan Kolej Komuniti Zon Tengah, Koperasi Kolej Komuniti Temerloh Pahang Berhad, pegawai-pegawai saya di PPI, di PKK untuk menjayakan Poli Rise 2021 ini. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada Kolej Komuniti Temerloh Pahang kerana terpilih mengelola dan menjadi tuan rumah sempena Poli Rise 2021. InsyaAllah tahun depan mungkin ada projek yang baik kita akan bagi lagi pada Kolej Temerloh. Okay. Saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada sang panel, Profesor Sumadia dan Doktor kerana terlibat secara langsung untuk menyemak kertas penyelidikan ke arah
penambahbaikan dan meningkatkan kualiti kertas sebelum dibentang dan sebelum diterbitkan. Kita tak mau bila dibentang nanti ada persoalan kenapa kualiti tak ada, dan kita buat terus penerbitan. Dan saya ucapkan tahniah kepada KK Temerloh kerana dalam masa yang singkat dapat juga menerbitkan penerbitan Polirise 2021 ini secara immediate, tak perlu tunggu sebulan dan sebagainya. Okay. Pelaksanaan Polirise ini merupakan satu usaha penting untuk membudayakan dan menumbuhkan aktiviti pendidikan inovasi dalam kalangan warga pendidik Kolej Komuniti TVET Malaysia sesuai selaras dengan Pelan Strategik Politeknik dan Kolej Komuniti teras ke-6 dan juga Pelan Pembangunan Pengajian Tinggi lonjakan yang ke-7 membudayakan pendidikan dan inovasi. Para hadirin sekalian, dunia pendidikan masih berdepan dengan cabaran COVID-19 ini dan memerlukan warga pendidik untuk meningkatkan ilmu, kompetisi, keupayaan kemahiran, perubahan sikap dan kesiapsiagaan dalam menerima norma baru dalam pendidikan. Cabaran utama dalam aspek pendidikan adalah pentaksiran dan penyampaian serta kemahiran warga politeknik dan komuniti, khasnya penyampaian TVET dalam bentuk kemahiran praktikal dan sebagainya. So, oleh demikian, para pensyarah ataupun pendidik TVET kena meningkatkan kemahiran dari segi penyampaian menggunakan internet, aplikasi yang ada, segala kemudahan yang ada, kita utilize untuk kita gunakan dalam proses PMP di samping merealisasikan revolusi 4.0 dan bersedia ke arah menjadi generasi digital. Para hadirin sekalian, selaras dengan tema pada kali ini iaitu Developing of New Paradigm in TVET, dilihat sangat bertepatan dengan pandemik COVID-19 ini yang sedang melanda dunia dan kemampuan dalam penguasaan RR 4.0 untuk diaplikasikan dalam pendidikan TVET. Justru saya amat mengalu-alukan pelibatan para penyelidik dalam persidangan ini. Ini kerana begitu banyak cabaran yang diteruskan dalam pandemik 19 yang telah mewujudkan pendekatan normal baru dalam pendidikan TVET. Mungkin ada perkongsian kali ini bagaimana keadaan penyampaian dalam norma baru. Persidangan ini juga menjadi platform untuk warga JPPKK, Politeknik, Kolej Komuniti dan penyelidik luar diharap dapat menyediakan warga politeknik dan warga pendidik institusi TVET ke arah lebih kompeten dan cemerlang. Para hadirin sekalian, Polirise kali ini adalah membuka peluang pada semua pendidik untuk menghasilkan penulisan kajian ke dalam 10 kategori bidang pendidikan iaitu keusahawanan dan TVET, perdagangan, kejuruteraan, sains sosial, pembelajaran dan pengajaran, pengurusan pelajar, kepimpinan dan TVET, teknologi maklumat, inovasi dalam pendidikan dan lain-lain bidang berkaitan dengan TVET. Saya juga ambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi tahniah dan sabar kepada pendidik yang berjaya menghantar kertas pendidikan di Polirise 2021 ini, dan saya dimaklumkan ada 41 kertas pendidikan yang diterima walaupun kita berdepan dengan pandemik. Dapat juga kertas yang diterbitkan, para pendidik kita boleh membuat pendidikan sebenarnya membentang dalam persidangan pada kali ini. Walaupun 41 kertas, kita amat bersyukur kerana dengan cabaran-cabaran yang ada, dengan persaingan dari luar dan persaingan kita sendiri di JPPKK pun ada lebih kurang 13 persidangan yang dianjurkan oleh PPI. Alhamdulillah, saya ucapkan sabar dan tahniahlah kepada penyelidik dan juga penulis yang akan membentangkan kajian pada kali ini. Saya yakin perkongsian maklumat dan pengetahuan baru yang dipolisi tidak dapat disisihkan oleh semua pihak, khususnya para penyelidik. Semoga dengan penukaran ilmu dalam berbagai bidang, pendidikan TVET ini menjadi pemangkin kepada pembangunan pendidikan dan inovasi. Semoga program Polirise 2021 ini berjaya menemukan perspektif baru dan dimensi yang berbeza berhubung isu dan cabaran yang dihadapi dalam dunia pendidikan ke arah membina paradigma baru dalam bidang ini. Para hadirin sekalian, sebelum mengakhiri ucapan ini, saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua ahli jawatankuasa yang terlibat telah berusaha keras memastikan kerjaan program ini. Walaupun dengan tempoh Perintah Kawalan PKP masih berjalan, namun melalui perancangan rapi dan aplikasi teknologi yang cekap, Polirise ini dapat dilaksanakan dengan jayanya mengikut SOP yang ditetapkan. Saya pun sebenarnya adalah grup WhatsApp pembentang, grup WhatsApp penyelidik, dalam grup WhatsApp penilai dan sebagainya. Memang mereka very aktif lah daripada awal sehingga ke akhir, dan kita harap benda ini berjalan lancar pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali pada
tahniah kepada KK Temelloh atas kerjasama yang diberikan. InsyaAllah kami fikirkan satu projek yang baru untuk tahun depan, sebabkan oleh komitmen memang tiap-tiap tahun akan ada saja event di sana. Bukan saja di KK Temelloh, kami juga nak mempromotkan pelancongan di Temelloh. Kalau pergi di sana kita boleh makan ikan patin tempoyak dan juga durian raup lah. Tapi apa nak kata, dengan PKP ini kita terpaksa tangguhkan dulu niat kita itu, dan insya-Allah kita akan berjumpa di masa yang akan datang. Dan akhir sekali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Fifth Polytechnic and Community College Research of Intellectual Seminar 2021 Polyrise 2021 pada tahun ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Ishak bin Muhammad, Pengarah Pusat Penyelidikan dan Inovasi Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti atas kesudian beliau menyempurnakan upacara perasmian sebentar tadi. Untuk makluman hadirin sekalian, gimik perasmian sebentar itu tadi telah dihasilkan oleh Jawatankuasa Montaj Polis CCRAS 2021 dari Politeknik Sultan Idris Shah yang diketuai oleh Dr. Cik Zawiyah binti Cik Hassan. Sidang hadirin dan hadirat sekalian, bagi menambah nilai kualiti hasil penyelidikan dan tujuan sebar luas, buku e-proceeding iaitu himpunan kertas penyelidikan daripada para penyelidik telah berjaya diterbitkan. Justru tanpa membuang masa, marilah kita bersama-sama menyaksikan video pelancaran penerbitan buku e-proceeding Polis CCRAS 2021. Dipersilakan. Untuk makluman, video pelancaran penerbitan buku e-proceeding Polis CCRAS itu tadi telah dihasilkan oleh Puan Nur Hashimah binti Abdul Rahman dari Kolej Komuniti Temelloh.
Hadirin sekalian juga boleh layari laman portal rasmi Kolej Komuniti Temerloh untuk mendapatkan buku e-proceeding tersebut. Sidang hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, majlis kita akan diteruskan lagi dengan sesi penyampaian ucap tama. Sebelum itu, izinkan saya membaca biografi ringkas serta pencapaian penyampai ucap tama kita pada hari ini. Yang berusaha Profesor Dr. Yusri bin Yusof merupakan profesor dari Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan Universiti Tun Hussein On Malaysia. Beliau juga merupakan salah seorang ahli lembaga pengarah UTHM yang dilantik oleh Kementerian Pengajian Tinggi, juga berpengalaman lebih dari 10 tahun sebagai anggota senat di universiti tersebut. Beliau telah berkecimpung lebih 21 tahun dalam dunia pendidikan tinggi, memperolehi PhD dalam bidang manufacturing pembuatan dari University of Loughborough, United Kingdom pada tahun 2007. Pernah dilantik sebagai dekan di Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan UTHM pada tahun 2011 hingga 2015, pengarah International Office UTHM pada tahun 2016 hingga 2018 dan pengarah Bahagian Strategic Management and Risk Management Office dari tahun 2018 hingga 2019. Yang berusaha Profesor Dr. Yusri bin Yusof berpengalaman lebih dari 30 kali sebagai penyampai ucap tama dalam persidangan peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa, termasuk di negara China, Thailand, India, Indonesia, Hong Kong dan Kemboja. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai jaduankuasa persidangan yang mana lebih dari 50 buah persidangan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Sebanyak 80 kertas kajian beliau telah mendapat indeks Scopus, terutamanya dalam bidang CAD/CAM dan Advanced Manufacturing. Beliau juga telah terlibat dengan lebih 30 projek penyelidikan yang mana nilainya lebih dari RM2.6 juta. Selain itu, beliau juga aktif sebagai editor beberapa jurnal di pesada antarabangsa. Yang berusaha Profesor Dr. Yusri bin Yusof juga aktif memberi ceramah kepada sekolah, kolej, politeknik, universiti terutamanya dalam bidang akademik, motivasi, teknik menulis termasuk sebagai penceramah program Tabung Pembangunan Sumber Manusia HRDF dan juga seorang yang aktif bekerjasama dengan pihak industri. Hadirin dan hadirat sekalian, tanpa membuang masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Profesor Dr. Yusri bin Yusof, Profesor Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan Universiti Tun Hussein On Malaysia untuk menyampaikan ucap tamanya bertajuk Transforming TVET to Meet Industry Demand with Digital Skills. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Yang saya hormati, ucapkan terima kasih kepada Puan Pengacara Majlis Yang Berusaha Dr. Zubaidah Aman, Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Yang Berusaha Dr. Ishak Muhammad, Pengarah Pusat Pendidikan dan Inovasi Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Yang Berusaha Dr. Haji Muhammad Zahari Ismail, Pengarah Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Pengurusi Politeknik dan Kolej Komuniti Zon Tengah. Yang Berusaha Encik Suhairi Ismail, Pengarah Kolej Komuniti Temerloh, merangkap Pengurusi Polisi CRIS 2021. Para panel yang terdiri pada ilmuwan, profesor maja, doktor, pada Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti, pengarah-pengarah bahagian Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, pengarah-pengarah, timbalan-timbalan pengarah, ketua-ketua unit, inovasi dan komersial, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, para peserta, jawatan kuasa penganjur Polisi CRIS 2021, para pesyarah, para hadirin yang saya hormati sekalian. Pertamanya, saya rafakkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala kerana diberi kesempatan dan ruang pada pagi ini untuk sama-sama secara maya ini bersama dengan para peserta dan juga pimpinan JPP KK Kementerian Pengajian Tinggi
khususnya untuk meraihkan persidangan Polis CCRISE 2021. Untuk makluman para hadirin sekalian, saya sebenarnya adalah alumni daripada Politeknik. Sebab tu bila Dr. Ishak sebut 2 minggu turut-turut dengan Politeknik ini, 27 hari bulan dengan Politeknik Nkoma dan hari ini dengan Kolej Komuniti Temeloh. Saya sebenarnya sangat dekatlah di hati Politeknik dan Kolej Komuniti. Ramai sahabat-sahabat saya juga bertugas di Politeknik dan Kolej Komuniti, dan sebagai alumni di Politeknik Nkoma dan pernah bertugas di Politeknik Ibrahim Sultan sewaktu namanya Politeknik Johor Bahru. So saya cukup memahami budaya kerja dan juga Politeknik dan juga Kolej Komuniti, dan saya cuba untuk bantu apa yang boleh. Sekurang-kurangnya dalam dunia pendidikan TVET ini banyak ruang dan peluang yang kita boleh manfaatkan bersama. So terima kasih pihak penganjur kerana menjemput saya dan bersama pada hari ini. Untuk makluman seperti mana yang dipaparkan, tajuk saya pada ini adalah paper yang ada gangguan ke? Untuk computer application makroekonomi. Okey, maaf. Transforming TVET to meet industry demand with the digital skill. Saya cuba berkongsi sedikit bagaimana kita perlu transformkan TVET ini kerana keperluan semasa juga telah berubah. Terima kasih pada pihak penganjur yang menyediakan poster yang sangat menarik ini. Saya tunjukkan satu gambar yang bukan akademik lah. Sebagaimana kita sedia maklum, kita berada di dalam pandemik ini, suasana PKP. So kita kena jaga SOP, kita juga perlu jaga kesihatan dan insyaAllah sama-sama untuk kita menjaga keperluan-keperluan tersebut. Tadi pengacara telah menyebut pelbagai latar belakang saya. So terima kasih atas kind of introduction ini. So kalau kita rujuk kepada database Scopus seperti yang tertera itu, so ini adalah maklumat-maklumat yang berkaitan dengan penyelidik apabila kita berdaftar di bawah Scopus itu. So banyak maklumat yang boleh diinterpret kepada database ini. So ini sebagai gambaran asas lah. So saya percaya di luar sana ramai lagi sebenarnya penyidik-penyidik di Politeknik dan juga di universiti yang jauh lebih hebat dalam bidang pendidikan mereka. Untuk makluman juga, tahun lepas dan tahun sebelum itu saya pernah diberi peluang untuk berkhidmat sebagai visiting professor di Islamic University of Madinah selama 1 semester bersama dengan pelajar-pelajar sarjana di sana. So alhamdulillah pada saya ini juga satu kesempatan atas dunia akademik ini untuk berkhidmat dan juga beribadah di Tanah Suci Madinah. Secara umum, saya cuba untuk berkongsi perkara-perkara yang berkaitan dengan dasar dan polisi, kedudukan semasa dan satu kajian kes yang dibuat di makmal kami di UTSM, hala tuju dan akhirnya kesimpulan. So, untuk makluman juga, UTSM ni telah dikelompokkan sebagai Malaysian Technical University Network ataupun sinonim dengan namanya MTUN bersama UTM, UMP, Pahang dan juga di UNIMED di Perlis. Apa beza MTUN ini? Ia telah meletakkan keperluan untuk mengambil pelajar-pelajar lepasan Politeknik dan juga institut kemahiran lain untuk menyambung pengajian mereka di MTUN tersebut. So ini adalah fokus kepada MTUN. Saya cuba merujuk beberapa dokumen asas penting yang boleh dijadikan panduan kepada kita untuk kita nak lihat di mana kedudukan TVET dalam industri ataupun dalam pemerintahan negara. So antara dokumen besarnya adalah Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. So dalam dokumen tersebut telah dikenal pasti 8 pemboleh daya Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 ini, dan salah satunya adalah pendidikan TVET. So secara jelas pendidikan TVET ini telah diangkat dan telah diletakkan satu tahap yang cukup tinggi
So secara tidak langsung semua pemain industri dalam pendidikan TVET ini sama ada bertugas di politeknik, di college community ataupun di mana-mana institusi lain cukup berbangga kerana ini adalah yang telah diberi pengiktirafan dan diletakkan pada tempat yang sewajarnya. Dokumen yang kedua yang saya rujuk dalam pembintangan ini adalah Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai PPPM Pendidikan Tinggi 2015 hingga 2025. So dalam dokumen ini juga telah meletakkan salah satu dipanggil lonjakan, iaitu lonjakan yang keempat, graduan TVET yang berkualiti. So kita ada dua perkara di situ. Yang pertama adalah kuantiti, yang keduanya adalah kualiti. So sasaran dalam plan pembangunan ini bukan saja nak melihat graduan TVET itu di segi number daripada 250K kepada 650 bagi tahun 2025, tetapi perlu ditambah baik di segi kualitinya, perlu diterapkan dengan keperluan industri, apatah lagi dengan keperluan semasa digital industri 4.0 ini. Dan apabila saya turun kepada di peringkat politeknik, tahniah dan syabas kepada JPP KK khasnya dan juga KPT umumnya yang telah menyediakan satu rangka kerja TVET 4.0 ini. Dokumen 2018 hingga 2025 ini pada saya adalah satu dokumen yang sangat komprehensif yang juga telah meletakkan satu asas iaitu institusi TVET ini perlu transform ataupun dalam arti kata lain perlu berubah kerana keperluan semasa telah berubah. So kalau kita tidak berubah, kita lihat di luar sana banyak syarikat-syarikat gergasi besar lain yang apabila mereka tidak berubah dengan keperluan semasa, dengan teknologi semasa, akhirnya syarikat yang besar itu hilang di telan zaman dan sebagainya. Ini ada satu lagi dokumen yang agak baru juga dilancarkan. Kalau tadi di bawah kementerian, di bawah jabatan, di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, ini adalah satu dokumen di bawah Jabatan Perdana Menteri, Jabatan EPU yang dipanggil National 4th Industrial Revolution ataupun lebih sinonim dengan 4IR Policy, di mana negara kita juga perlu menyediakan satu platform, satu rangka kerja untuk berhadapan dengan revolusi industri 4 ini supaya kita juga diberi tempat yang sewajarnya. So dalam dokumen tersebut secara jelas dalam chapter 3 telah diletakkan suatu hasrat iaitu untuk nak memastikan rakyat ataupun people, rakyat negara kita perlu mengetahui sedikit sebanyak ilmu dan juga kemahiran. So dalam istilah yang disebut dalam dokumen ini dipanggil skill set. Skill saja mungkin satu, tapi kalau kita kata skill set itu adalah more than one lah. So kita tahu bahawa keperluan semasa memerlukan kita berhadapan dengan satu kemahiran yang kita panggil multitasking. Kalau dahulu seorang saja, so sekarang untuk 2-3 orang tu seorang saja boleh buat kerja-kerja tersebut. Antara dokumen besar lain juga yang dirujuk adalah yang daripada UNIVOC, iaitu Transforming TVET from Idea to Action. Ini juga telah memberi satu gambaran di mana pihak UNIVOC telah meletakkan Malaysia salah satu kita panggil big player dalam industri TVET. Mereka juga telah profilkan kita punya negara kita, di mana kita juga contribute dan sangat aktif. Saya juga percaya rakan-rakan kita di politeknik, di universiti, di college community juga telah dilantik sebagai jawatankuasa tertentu di peringkat tertinggi negara dan juga antarabangsa perlu mainkan peranan untuk memastikan kita mendapat tempat yang sewajarnya. Para hadirin sekalian, dunia telah berubah. Kalau sebelum pada ini kita mungkin terikat, kita panggil sekarang ini kita panggil borderless, yang telah kita mapkan digital itu menjadi satu keperluan. Kalau sebelum pada ini kita panggil secara konvensional, tetapi dunia telah bertukar secara digital ini, menyebabkan kita suka atau tidak, kita juga perlu sahut dan perlu bersama-sama.
Jika kita tidak transform, kita juga akan tertinggal ataupun ditinggalkan oleh dunia luar di sana. Saya ambil satu contoh. Saya kebetulan tadi bidang saya adalah kejuruteraan mekanikal. Bagi tuan-tuan yang pernah lihat komponen ini, mungkin kenal apa nama komponen ini dalam kenderaan kita ataupun lebih spesifik di enjin, ia dipanggil carburetor. Carburetor ini berfungsi untuk memastikan rasio ataupun nisbah angin, udara dan juga bahan bakar minyak berada pada nisbah yang tertentu untuk pastikan enjin kita berada pada performance ataupun prestasi yang terbaik. So kita perlukan ada orang yang untuk hantar kenderaan kita di servis, dan salah satu yang dibuat masa kita hantar kenderaan kita ialah pastikan carburetor itu perlu di-tuning, dibuat pelarasan pada RPM tertentu. Kalau tidak, kita juga mungkin ada pengalaman, kita berhenti kenderaan kita di traffic light, kenderaan kita akan mati kerana tuning tadi tak betul. Ataupun sewaktu kita tukar gear, kalau kita menggunakan kenderaan manual ini, kita masuk je gear, kenderaan kita mungkin tersenggut ataupun mati. So, kita perlukan orang yang pakar untuk tuningkan carburetor ini. Ini adalah menjadi sejarah. Kalau kita tanya anak muda sekarang, kenal tak carburetor? Mereka dah tak kenal carburetor. Kerana kenderaan sekarang telah equip dengan yang dipanggil electronic fuel injection, iaitu semuanya migrate daripada yang mekanisme device kepada digital ataupun sensor device. So kalau kita lihat sekarang kenderaan-kenderaan moden, kita hantar kenderaan kita untuk diservis, mekanik yang mengambil kenderaan kita, dia tak tanya pun apa yang rosak pada kenderaan kita, kecuali kita kena bagi tahu tambahan, ada corner mungkin steeringnya lari dan sebagainya. Tetapi dia menggunakan komputer ataupun laptop, diagnose berlaku secara auto. Dia plug in saja kepada satu soket di kenderaan kita, semuanya berjalan secara automatik. Dan dia akan buat satu analisis dan hujungnya dia tahu kat mana yang rosak. Termasuk benda-benda yang very simple. Tekanan angin kenderaan, for example. Ada satu lampu kecil tidak berfungsi, for example, dia boleh kena pasti. Sebab itu telah bertukar daripada konvensional kepada digital. Dengan adanya sensor-sensor tertentu, banyak maklumat yang boleh diperolehi dengan lebih mudah. Contoh lain. Suatu masa dahulu, kita mungkin buat appointment untuk berjumpa dengan doktor. So, bila kita jumpa dengan doktor, tujuannya doktor akan cuba untuk mengambil bacaan tekanan darah ataupun kadar degupan jantung kita. So oleh kerana kita dalam keadaan tergesa-gesa, kita jumpa dengan doktor, so dia dapati bahawa bacaan tersebut tidak stabil. Doktor advise pada kita, tuan boleh tak tunggu dekat luar 5 minit, nanti kejap lagi masuk semula, supaya kita cool down dahulu. Nervous, dapat jumpa doktor ataupun trafik dan sebagainya. So menyebabkan kita terpaksa masuk semula untuk dapatkan bacaan. So kita jumpa dengan doktor untuk mendapatkan bacaan tekanan darah dan juga kadar degupan jantung kita. Tapi teknologi juga berubah. Kalau sebelum tadi kita mempunyai satu jam yang hanya berfungsi untuk mendapatkan waktu. So sekarang pukul berapa? Jam tu akan pastikan kita tahu kita tak terlewat dan sebagainya. Ada orang set jamnya awal 5 minit supaya dia boleh in control, for example. Tapi teknologi berubah ini menyebabkan jam saja bukan saja boleh mendapatkan maklumat dari segi waktu, tetapi banyak maklumat-maklumat lain. Saya ambil satu contoh. Beberapa hari lepas, 2 hari lepas, saya buat satu aktiviti outdoor. So, jam yang ada itu boleh track saya punya pergerakan saya daripada permulaan sehingga tamat. Bagi tahu jaraknya, kadar itu, pace dan sebagainya. Banyak lagi maklumat-maklumat lain. Kalau kita lihat, dia boleh dapatkan analisisnya, kat mananya average bacaan, normal dan sebagainya. Dan kalau kita zoom dengan lebih detail lagi, kalau sebelum pada ni kita berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan satu titik saja bacaan tersebut, iaitu sewaktu kita berjumpa pukul 10, 3 minit. Pukul 10, 3 minit itulah dia ambil bacaan kita. Tetapi dengan teknologi digital ini menyebabkan 24 jam dipaparkan analisis kadar bacaan jantung, kadar bacaan tekanan darah itu ini dan sebagainya. So akhirnya dia dapat bagi satu analisa yang cukup komprehensif. Kita boleh tahu kat mana stress level kita, kat mana kita punya kalori kita, kat mana itu ini dan sebagainya. So bukan bahawa maklumat yang banyak ini, oleh kerana kita dah migrate daripada konvensional kepada digital itu, so kita hampir tidak perlu kepada doktor.
Ataupun kita boleh minimizekan. Kita boleh tunjukkan ini adalah data bukan saja satu titik tapi 24 jam punya data. So banyak, mungkin doktor perlu advise kita kat mana perlu kita ambil rawatan ataupun tindakan untuk selanjutnya. Ini adalah perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupan kita yang kita tanpa kita sedar, kita telah berubah sebenarnya kepada keperluan semasa yang berbentuk digitalization ini. Keadaan semasa, kita sedia maklum, ini juga dokumen yang saya peroleh daripada JPPKK, yang menunjukkan bahawa institusi TVET ini telah berada di pelbagai kementerian dan pelbagai kerajaan. Maksud saya adalah di bawah kerajaan federal, kerajaan pusat dan juga ada kerajaan negeri. So kita ada kementerian saja ada banyak dan bawah kementerian pun ada pelbagai institusi, so menyebabkan pelarasan itu hampir tidak berlaku ataupun kita perlu kecilkan jumlahnya supaya senang untuk diselaras. Sebab kalau kita mempunyai payung yang banyak, so banyak birokrasinya, banyak prosedur itu ini untuk dibuat pelarasan untuk kita nak brandkan menjadi satu jenama sahaja. Sebab semua ini akan klaim dia juga TVET. So kalau kita jumpa orang daripada Kementerian Dalam Negeri, dia juga kata dia TVET. Kita jumpa ada Kementerian Perdagangan Wanita, Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga Masyarakat. Dia juga kata dia TVET. So apatah lagi kementerian-kementerian besar lain seperti Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Pelancongan, Kementerian Sumber Manusia. So banyak payung-payung tersebut. So kalau banyak payung itu, maka antara benda pentingnya adalah dari segi governance. So bagaimana kita nak selaraskan? Saya juga percaya di peringkat negara kita telah ada jawatan kuasa tertinggi, di peringkat parlimen, di peringkat induk yang dipengusikan oleh Perdana Menteri sendiri. Ini juga secara tidak langsung untuk mengurangkan birokrasi, secara tidak langsung untuk bagaimana nak mengupayakan ataupun naik tarafkan industri TVET ataupun TVET provider di negara kita. Yang keduanya, kita juga maklum bahawa bidang kemahiran TVET ini, kita tidak boleh lari daripada industri. Sama ada secara langsung atau tidak langsung, kerana apabila graduan kita keluar, mereka juga akan masuk pasaran kerja. Kita juga perlu dapatkan pakar-pakar daripada industri sebagai penasihat akademik, sebagai panel dalam pembentangan sesuatu aktiviti pelajar dan sebagainya. Sebenarnya untuk tujuan kita nak close the gap between institusi and industry. Yang ketiganya, kita maklum bahawa terlalu bila banyaknya payung tadi, so kualiti itu perlu dibuat pelarasan kerana setiap kementerian, setiap institusi dia juga mempunyai standard mereka masing-masing. So itu juga perlu digelengkan bagaimana kita boleh menjadikan satu brand sahaja kepada industri TVET di negara kita. Seterusnya adalah pembiayaan. Kita maklum bahawa TVET ini berkisar kepada alatan ataupun mesin, so yang sudah tentu mempunyai kos tertentu untuk dibiayai. Begitu juga dengan pelajar-pelajar kita perlukan dana untuk mereka di-upgrade kemahiran-kemahiran tertentu. Dan yang terakhir seperti yang sebut tadi adalah dari segi bagaimana kita boleh satukan jenama-jenama TVET yang pelbagai ini kepada satu jenama di peringkat nasional sahaja. Kita juga maklum ada satu dipanggil Komuniti TVET Malaysia untuk salah satu usaha bagaimana kita nak wujudkan kita panggil single brand saja. So saya percaya ini juga usaha telah dijalankan, sedang rancak dijalankan. Kita juga maklum bahawa kita perlu merubah satu persepsi daripada masyarakat. Kita tidak mahu graduan TVET ini dipandang sebagai kelas kedua. Sebab itu persepsi ini yang boleh diubahnya adalah kita sendiri. Graduan perlu mainkan peranan, TVET institution perlu mainkan peranan, kerajaan perlu mainkan peranan, industri perlu convince bahawa graduan mereka juga pekerja mereka daripada industri TVET ini juga berkeupayaan. So secara tidak langsung saya percaya perkara-perkara ini boleh berubah. Kita juga maklum bahawa kementerian di bawah JPKK khasnya telah mengeluarkan satu kita panggil pencapaian plan strategik untuk fasa pertama selepas 3 tahun 2018 hingga 2020. Banyak juga kejayaan-kejayaan yang telah dicapai dalam untuk mengupaya ataupun memperkasa industri TVET di institusi pengajian, di politeknik dan college community. Saya tumpu kepada satu projek yang dibuat di UTSM. Asasnya adalah persepsi masyarakat bila kita nak menggunakan, nak adapt
komponen industri 4.0 ini, kita perlukan latest equipment ataupun latest machine. Baru kita nak sesuaikan dengan keperluan, contohnya IoT, contohnya simulation, cloud, itu ini dan sebagainya. Tapi dalam dokumen yang dikeluarkan oleh pihak di Jerman pada tahun 2017 ini, mereka mengatakan bahawa tidak semua begitu. Ada ruang tertentu di peringkat owner ini, mesin-mesin yang lama juga boleh di-upgrade mengikut kesesuaian tertentu. So dengan asal itu, kami di UTSM telah membuat satu, kita panggil pertamanya assessment kepada satu mesin lama sebenarnya. 3 exist, mesin ini telah berusia lebih daripada 20 tahun yang telah dilupuskan sebenarnya. 3 exist kecil saja, kalau kita lihat monitor itu dah tak dapat lagi kita jumpa di pasaran sekarang kerana dah ditelan zaman dan sebagainya. Mesin ini juga tidak beroperasi agak lama. So kita berhasrat pertama adalah make sure mesin yang rosak itu boleh dibaiki. Yang keduanya, ada tak ruang untuk kita buat penambahbaikan ataupun upgrading berdasarkan kepada keperluan semasa ataupun teknologi semasa. So apa yang kita buat ialah kita buat penilaian. Pertama, komponen-komponen yang boleh berfungsi dengan baik, kita kena pasti. Komponen-komponen yang perlu diganti, tidak berfungsi dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah kita cuba melihat bagaimana teknologi semasa itu perlu disesuaikan untuk keperluan alat tersebut. So alhamdulillah akhirnya kita bukan saja berjaya untuk menghidupkan mesin yang telah rosak, tapi kita juga berjaya untuk upgradekan keupayaan mesin tersebut. So kalau kita lihat, sebenarnya ada video tapi saya print screen saja. So kita gunakan teknologi smartphone itu, kita mirrorkan daripada touchscreen kita untuk kita kontrol daripada smartphone. So dengan teknologi Wi-Fi, dengan teknologi IoT, kita bukan saja boleh mengawal, akhirnya kita boleh monitor. Dan ini juga untuk makluman, salah seorang pelajar PhD daripada Politeknik Behrang tengah menunggu tarikh untuk Viva pada 24 bulan nanti. Dia memang terlibat secara langsung untuk dalam projek ini bersama dengan rakan-rakan lain di Politeknik Shah Alam dan Politeknik Kuching. So ini saya percaya bahawa untuk membuktikan keupayaan kita, saya percaya di Politeknik khasnya, di College Community kita ada alat-alat tertentu yang kekangan bajet dan sebagainya. So kita boleh gunakan suatu dan akhirnya bukan sahaja mesin itu boleh berupaya, tapi kita boleh upgrade dengan keperluan semasa dengan teknologi IoT dan sebagainya. Yang keduanya saya cuba nak tunjukkan, kita maklum bahawa persidangan ini antara hasilnya untuk dapatkan penerbitan. Kita nak dedahkan pada penyelidik kita di College Community dan juga di Politeknik untuk mereka juga masuk dalam dunia penerbitan ini. So ini adalah salah satu contoh yang dibuat oleh pelajar saya terhadap projek tersebut dan akhirnya ada 1, 2, 3, 4 paper yang berjaya diterbitkan pada tahun 2021 dalam Impact Factor Journal. So saya cuba nak buktikan bahawa mungkin kos kita tak besar sebab kita menggunakan alat-alat kecil saja, bukannya sophisticated, bukannya CNC machine 5 exist, hanya 3 exist. Tabletop ni adalah yang kecil yang letak atas meja saja. Tapi akhirnya kita berjaya untuk terbitkan 4 Impact Factor Journal. So secara tidak langsung kita cuba buktikan bahawa kalau alasan sebelum pada ini kita tidak ada bajet, kita tidak ada grant, kita tidak ada alat yang canggih sebenarnya, kita juga boleh sesuaikan dengan apa yang kita ada. So kalau kita nak tunggu semua tu ada, belum tentu lagi kita berjaya untuk terbitkan. Dan yang terbaru, 2 minggu lepas, satu lagi bahan terbitan daripada projek ini yang kita gunakan salah satu komponennya dipanggil augmented reality ataupun AR. So kita ada beberapa komponen yang kita apply dalam komponen mesin yang lama ini kepada satu sistem yang lebih terkini. Dan akhirnya kita berjaya mendapat satu verification daripada pihak SIRIN di bawah Missionary Technology Center yang secara tidak langsung memberi pengesahan kepada projek yang telah dibuat pada kumpulan kami itu. Dan akhirnya dalam report mereka telah mengesahkan bahawa ada 7 komponen di bawah industri 4.0 iaitu AR, integration, cloud, big data, IoT, cyber security dan simulation. Kita berjaya apply. Mungkin kita tak mampu untuk semua, tapi sekurang-kurangnya daripada zero tadi, sekurang-kurangnya ada 7 komponen kita dah mula masuk dalam mesin yang kita anggap mesin yang lama ataupun yang rosak tersebut. Next. Okay, dalam dokumen yang salah satu yang saya tunjukkan tadi,
clear cut meletakkan bahawa mentransformasikan program pengajian menempati pembinaan industri. Kita maklum di industri di luar sana, terutama industri-industri gergasi ini ataupun GLC ini, mereka sangat terdedah dengan keperluan teknologi. So kita juga nak supaya institusi TVET ini di politeknik, di college community, di universiti ini, bila kita menghasilkan graduan kita, bila graduan kita masuk di pasaran kerja, mereka telah bersedia. Mungkin kita tidak mampu dengan latest version, tetapi sekurang-kurangnya basic is there. Dan mereka cuma perlu upgrade dalam tempoh yang tidak berapa lama. Yang keduanya, dalam seperti yang disebut oleh pengarah tadi, Dr. Ishak, untuk memperkasa penyelidikan dan inovasi. So saya juga berharap pada masa akan datang banyak lagi penerbitan hasil daripada kerja-kerja keras pendidik kita di politeknik dan college community berjaya untuk diketengahkan. Khasnya yang kita panggil sebagai solution provider. Kita maklum bahawa politeknik dan juga college community berada di industri, berhadapan dengan industri. So sama ada dengan masyarakat ataupun industri. So banyak sebenarnya ruang yang boleh kita manfaatkan bersama. Dokumen yang terakhir yang saya rujuk adalah di bawah International Labour Organization ataupun ILO yang diterbitkan pada tahun lepas 2020 yang dipanggil The Digitalization of the TVET and Skill System. So kalau kita rujuk kepada dokumen ini, ada 3 komponen besar yang perlu kita migrate ataupun kita transform. Yang pertama, educator punya professional kompetensi. Kita juga perlu tukar ataupun berubah sedikit sebanyak, sesuaikan kerana profesional kompetensi juga perlu berubah. Keperluan semasa sebab teknologi digital itu menyebabkan kita juga perlu sesuaikan dengan keperluan semasa. Yang keduanya adalah pedagogi. So pedagogi kepada educator iaitu pensyarah-pensyarah di college community, di politeknik dan sebagainya perlu disesuaikan sebab dia tidak boleh satu pihak. Pada saya the whole system. Dan akhirnya adalah kepada pelajar itu sendiri. Pedagogi juga perlu berubah. Cara penyampaian, kalau sebelum pada ni mungkin kita secara face to face, tapi sekarang kita dah menggunakan secara maya ini. So pedagogi juga perlu berubah. Mungkin konten juga perlu sedikit sebanyak berubah untuk kita nak facilitating learner ni dengan digital punya kompetensi. Dan yang terakhir ni, saya cuba menarik perhatian semua hadirin sekalian. Ini adalah fokus kepada Malaysia. So kalau kita lihat teknologi semasa di Malaysia ini, so banyak yang dipaparkan di situ. Saya sebut tadi AR, Augmented Reality, Internet of Things, Cloud Computing, Super Computing dan 3D printing. So ini adalah yang kita kata sekarang pun dah nampak tinggi. So akan datang, ini adalah teknologi yang akan datang. So kalau kita mungkin tak familiar dengan 3D printing, akan datang itu dia dah pergi pada 3 dan 4 dan 5D. So mungkin ada feel, no exactly. Kalau 2D hanya two dimension, 3D itu dah jadi solid, sekarang dia dah pergi pada 4D dan 5D. Begitu juga kalau sebelum pada kita panggil super computing, kita dah anggap macam dah terlalu tinggi. So akan datang dia dah pergi pada genetic computing. So saya juga percaya kalau kita tak digitalkan kompetensi kita, kalau kita tak migratekan keperluan TVET 4.0 ni, kita akan tertinggal. Bagaimanalah syarikat-syarikat besar yang kita maklum, kalau mereka secara sebelum pada ni tidak bertukar kepada teknologi digital ini, mereka juga akan tertinggal. So saya percaya yang ada di hadapan saya ini, orang-orang hebat di peringkat pengurusan, di politeknik dan college community, perlu berjiwa besar, perlu bukan cakap besar tapi berjiwa besar untuk kita dilihat di luar sana. Kita tidak mahu dipandang rendah. So, kalau saya ambil image yang saya paparkan tu, walaupun satu askar yang kecil, melihat barisan itu banyak dan salah satunya mungkin ada king, queen, castle dan sebagainya. Itu pada saya lah berjiwa besar dan kita mampu untuk berubah sebenarnya insya-Allah. So dengan itu terima kasih pada peluang yang diberikan. Mohon maaf kalau ada silah dan silap. Saya ucapkan tahniah dan syabas kepada pihak penganjur. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Dr. Yusri bin Yusof di atas sesi ucap tamu sebentar tadi.
Hadirin sekalian, dengan berakhirnya sesi ucap kami itu, maka berakhirnya Majlis Perasmian Polisi Siraj 2021. Saya mewakili seluruh warga Polisi Siraj 2021 memohon ampun dan maaf sekiranya terdapat kekurangan dan kelemahan sepanjang majlis ini berlangsung. Juga jutaan terima kasih kepada semua yang hadir bersama kami serta yang menyaksikan FB Live pada hari ini. Bunga seroja di atas cemara, jatuh sekuntum di atas para. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua yang kami minta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan semua untuk aktifkan kamera bagi sesi bergambar. Mohon sungguh bersedia dengan senyuman yang paling manis dengan kiraan 1, 2, 3. Sekali lagi, senyum. Bersedia 1, 2, 3. Terima kasih. Diminta kepada semua peserta untuk masuk ke bilik masing-masing bagi sesi pembentangan yang akan berlangsung sebentar lagi. Terima kasih.